Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, terutama sekali kepada sahabat-sahabat yang berusaha bersungguh-sungguh dalam menentang ideologi yang dibawa oleh satu golongan yang sering dikenali sebagai Wahabi ataupun Salafi di tanah Melayu ini. Jadi saya terpanggil juga untuk bersama-sama dengan mereka untuk memberi pencerahan kepada orang awam. Seperti saya juga, saya orang awam yang mana bahaya apabila kita berfahaman yang dikategorikan sebagai fahaman yang ekstrim. Ramai yang kata mana ekstrimnya, yang beri komen-komen di dalam wall saya, mereka kata mana ekstrimnya. Cuma mereka nak memperbetulkan orang-orang Islam di Nusantara ini daripada menjalankan kerja-kerja bid'ah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat. Jadi ada isi juga, tapi kaedah dan apa yang sebenarnya yang dikatakan bid'ah itu, sebab mereka berpandangan bid'ah itu semuanya adalah salah, sesat. Itu tak betul. Kita telah, orang kata, amalkan perkara-perkara yang Rasulullah tak buat ini, yang tidak bertentangan dengan Islam, yang mana umumnya tahu. So kalau kita pukul rata, maknanya ianya sesuatu yang amat berbahaya. Lagi satu ialah tentang extremization ni, yang mana kalau hanya memberi penerangan sebegitu tanpa bersikap ekstrim ataupun bersikap menghukum kepada pihak kita, kita akan, orang kata, lebih teliti lah, lebih meneliti yang mana betul dan yang mana tak betul. Dan sekiranya perkara atau isu yang mereka kata itu adalah betul, kita bersetuju. Tetapi kebanyakannya ialah mereka ini lebih kepada ekstrim lah, dan ramai juga yang menggunakan bahasa-bahasa yang kotor dan memberi ceramah-ceramah penerangan di dalam YouTube-nya tidak beradab dan menyanggah 100% komen-komen pihak-pihak Ahli Sunnah wal Jamaah, dan meletakkan nama-nama yang begitu buruk kepada ustaz-ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti golongan dia kata asam Jawa lah, itulah, inilah, dan menghukum ataupun memanggil institusi agama sebagai syaitan lah. Apakah inikah ciri-ciri orang-orang yang mengikut sunnah Rasul? Ini yang kita perlu, orang kata, fikir ramai-ramai. Kita perlu fikir bahawasanya niat mereka ini jujur atau tidak. Jadi ada juga yang menggunakan moto memandaikan umat, tetapi cara mereka berdakwah itu begitu kasar dan membuat react kepada video-video asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan begitu kasar, dengan bahasa-bahasa yang tidak begitu enak didengar. Orang kata kurangnya tumakninah. Kurangnya tumakninah. Oleh yang demikian, maka saya, walaupun saya berkali-kali saya kata saya tidak belajar mengaji secara khusus dalam bidang agama. Dengan sebab itu saya hanya menyanggah para, orang kata, pembuat video di YouTube ni yang menentang Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Saya selalu menyanggah tentang adab-adab mereka dan cara mereka react. Itu yang saya sanggah, bukannya isi kandungan. Isi kandungan itu yang kita beri kepada orang-orang yang lebih arif, orang-orang yang belajar dalam bidang itu. Jadi tidak salah saya rasa untuk saya involve dalam bidang ini sebagai YouTuber yang mewakili Ahli Sunnah wal Jamaah, terutamanya mewakili orang awam
dan memberitahu orang awam supaya lebih berhati-hati dalam mempelajari ilmu-ilmu agama di dalam YouTube, dan memberitahu orang awam supaya berpeganglah kepada ahli sunnah wal jamaah yang sekian lama yang kita amalkan sejak daripada nenek moyang kita lagi, dan jauhilah perkara-perkara yang sememangnya dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh Al-Quran dan dilarang oleh sunnah-sunnah Rasul, seperti perkara-perkara kurafat, seperti menyembah kubur, itu perkara kurafat kan. Jadi pihak yang satu lagi kadang-kadang ia mengelirukan masyarakat. Dia mengelirukan masyarakat yang bagaimana tentang kubur, dia panggil kuburion. Dan dia main pukul rata. Semua orang yang pergi ke kubur itu ialah kuburion. Ini tak patut. Seolah-olah cuba memainkan isu dan mengkafirkan orang-orang yang membuat amalan melawat kubur. Dan inilah yang saya tentang. Dan begitu juga dengan amalan-amalan lain yang saya dan rakan-rakan tentang, bukan apa kaedah dan cara penyampaian mereka itu seolah-olah perkara itu betul-betul tidak boleh dan sesat. Dan dengan sebab itu kita menentang mereka, kerana kita ada ulama-ulama kita yang memberi penerangan kepada kita semua tentang perkara-perkara yang boleh dan perkara-perkara yang tidak boleh. Jadi tidak adil lah kata kalau orang yang tidak berpengetahuan, orang kata secara orang kata khusus tentang agama, tidak boleh terlibat dalam perbincangan agama. Perbincangan agama ni luas, ya, perbincangan agama tentang isi kandungan agama kita itu sendiri, dan perbincangan agama tentang adab-adab dalam beragama. Kerana saya, walaupun bidang saya ialah bidang lain, bidang lain, saya belajar di universiti pun bidang lain, bukan bidang agama, tetapi daripada kecil saya belajar agama, walaupun secara tidak formal lah orang kata kan, tidak bersijil. Dan waktu-waktu saya bekerja dulu pun saya belajar bertalaki, ya, tahulah hukum hakam, kita tahulah kan sikit-sikit, dan untuk bekal kepada diri kita. Jadi saya berpendapat orang awam hendaklah juga menyertai sama ada dalam media sosial lah, sama ada dalam YouTube, Facebook dan juga lain-lain medsos, ya, untuk mempelajari agama, meneliti kefahaman agama Islam di dalamnya, kerana banyak. Dan orang awam juga boleh menyanggah isu-isu yang bercanggah pada pendapat mereka berkenaan dengan amalan-amalan, ya, seperti yang dibawa oleh satu golongan yang kita katakan agak merisaukan kita, kerana banyak menegur ataupun cara-cara kita beribadah lah, banyak menegur cara-cara kita beribadah, yang mana perkara itu yang sebenarnya dibolehkan untuk kita beramal, tetapi mereka kata bid'ah. Jadi orang awam kena komen. Janganlah orang awam duduk diam, hadam saja apa yang diperkatakan oleh mereka itu. Dan begitu juga kepada ustaz-ustaz ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni ustaz, jadi kadang-kadang ada juga yang tersasul. Jadi kita janganlah membawa isu-isu itu dengan menjatuhkan ustaz-ustaz tersebut, sebagaimana yang dibawa oleh golongan ini. Sebagai contoh, saya selalu bagi contoh tentang menara 15 km tu yang diceritakan oleh Ustaz Wadi Anwar, sehingga menjadi isu yang begitu besar, dan ramai reaktor dari pihak tersebut membuat reaction yang orang kata merendah-rendahkan, orang kata credibility seorang ustaz. Tak patut kan. Benda-benda begini yang saya cuba tegah di dalam YouTube dengan membuat video-video. Jadi janganlah anda semua salah anggap
Janganlah anda semua kata memandai-mandaikan. Kita bukan memandai-mandaikan. Kita bukan nak menegur, saja-saja nak tegur. Ya, untuk memprovokasi pihak yang sebelah lagi tu, yang kita selalu gelar Wahabi, tapi kita tak katalah dia Wahabi. Saya jarang menuduh orang Wahabi, jarang, sebab kita tak tahu akidah mereka, sebab semua kita kenal di dalam media sosial. Yang kita tegur ialah cara dan kaedah mereka mengeluarkan kata-kata ataupun adab-adab mereka dalam memberi hujah, ya, memberi hujah kepada orang awam lah. Sebab orang awam yang tengok video-video ni yang sebenarnya ramai orang awam, terutamanya ramai golongan-golongan muda. Golongan-golongan. Jangan terpengaruh, bro. You teliti dulu, you boleh tengok semua YouTube ni, video-video, sama ada video sebelah Ahlussunnah wal Jamaah dan video yang sebelah satu lagi. Anda boleh tengok semua, tapi anda buat perbandingan. Jangan anda terpengaruh dengan hanya mereka mengatakan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, anda terus terima. Sebab itulah orang kata key point dalam mereka berdakwah. Tapi anda kena tengok isi kandungannya, dan anda kena tengok juga video-video dari luar negara, terutama dari Indonesia, yang menentang habis-habisan golongan ini. Dan jika anda ya ada masa dan ruang, anda boleh baca satu buku yang sekarang ni ada dalam bahasa Indonesia, Fitnatul Wahabi. Dan ini kita tak tuduh kepada ustaz-ustaz di sini semuanya, bukanlah kata ustaz di sini mereka kata tegur sikit cop Wahabi, tegur sikit cop Wahabi. Bukan begitu. Ciri-ciri Wahabi ini jelas. Jadi bukan semua ustaz yang menegur itu Wahabi, tapi kita teliti dan kita buat kesimpulan kepada kami sebagai orang awam, kalau yang begitu ekstrim dan tidak boleh menerima apa yang kita katakan, apa yang kita persoalkan itu ada ciri-ciri kewahabian. Itu contohnya ya, dalam channel Abdul Hadi Bertanya, biar dia famous tak apa, sekarang dah saya tengok ada 4,000 lebih dah sekejap saja. Orang suka benda-benda macam tu. Orang suka benda-benda yang karut macam tu. Kalau channel saya ni orang tak suka, sebab channel yang direct. Jadi dalam channel Abdul Hadi Bertanya ni, dia dapat tag daripada sebelah pihak, huraian dia kepada sebelah pihak, dan dia menghukum lah, kita katakan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar. Katanya bahasa dari Rasulullah lah kot, cara berdakwah begitu, sehingga kan mengatakan MKI itu syaitan, Jakim itu syaitan, apa lagi ustaz-ustaz juga, mufti itu syaitan. Kerana apa? Kerana dia kata tak ambil tindakan. Dan dia juga mengatakan ustaz-ustaz ini mengajar ajaran syaitan, katanya bertanya. Lepas tu katanya aku orang awam, aku boleh kata apa saja. Wah, seronok lah macam tu kan. Jadi saya orang awam, saya boleh jugalah kata bahasa-bahasa yang kesat macam tu kepada pihak anda. Boleh? Boleh tak boleh? Jadi saya, kalau kamu mengajar, kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan ada adab itu, yakni tasawuf, ilmu tasawuf basic itu kamu mesti ada dalam dada kamu. Apa yang diajar dalam ilmu tasawuf basic? Akhlak, yakni adab-adab dalam berkata-kata. Tapi kamu, saya nampak tak ada. Bukan kamu seorang lah, ada lagi lah 2-3 orang. Ada lagi 2-3 orang. Saya nampak tak ada adab. Jadi kawan-kawan, saya pun heran lah macam mana ramai boleh ikut beliau itu. Tapi tidak orang kata tak perlu terkejut lah. Sebenarnya orang manusia ni dia suka benda-benda yang
yang pelik. Dia suka benda-benda yang pelik, jadi dia follow, dia saja nak tengok. Perangai bodoh tu kan, dia saja nak tengok. Kalau yang betul-betul ceramah yang elok-elok, yang cerita elok-elok macam saya ni, kurang kot. Tapi harap-harap adalah sokongan supaya lebih memberi semangat untuk saya membantah isu-isu yang menentang Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu harapan saya lah kepada anda semua. Dan juga saya, sebenarnya channel ni saya bertujuan untuk memberi pencerahan kepada orang awam berkenaan dengan satu golongan juga yang ada di tanah Melayu, Nusantara dan beberapa negara Islam, yang mana satu golongan yang telah dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang kita panggil tentera jihad fi sabilillah, ya, yang kita panggil di Malaysia ini ialah ahli-ahli berbai'ah. Ya, ini adalah satu golongan yang unik yang ada di mana-mana, yang sebenarnya yang itu yang saya nak bagi penerangan dan pencerahan kepada anda semua. Tetapi apabila saya tengok betapa lantangnya golongan-golongan ini, maka terpanggil saya untuk bersama-sama satu kumpulan yang menentang golongan yang mereka kategorikan sebagai fahaman Wahabi. Itulah sampai hari inilah, belum lagi saya alih kepada channel itu ataupun cerita-cerita saya berkenaan dengan tentera jihad fi sabilillah. Apapun sahabat, walaupun kita berceloteh, harap memberi manfaat kepada sahabat semua, dan diharap anda boleh subscribe channel saya ini, walaupun saya buat secara direct, ya, dengan rakam video melalui smartphone. Saya belum lagi menggunakan komputer saya ni untuk buat edit video yang lebih baik. Ya, belum perlu lagi kepada saya. Dan rakan-rakan saya tengok video yang cantik-cantik. Tak apa, janji anda faham, mudah difahami, kerana saya orang awam, anda juga orang awam, dan beradablah kita dalam memperjuangkan yang benar, ya, membantu asatizah kita, ustaz-ustaz kita dalam dakwah mereka. Walaupun kita tak pandai berdakwah, tetapi kita sekurang-kurangnya kita membantu mereka untuk menentang provokasi-provokasi yang dibawa oleh satu golongan ini yang begitu lantang di media sosial. Ya, kita menyanggah mereka, bukan kita membenci mereka, tetapi kita menyanggah fakta-fakta mereka dan kaedah cara kasar mereka itu. Ya, mereka semua adalah saudara kita. Namun demikian, di dalam ini kita bermusuhan dari segi cara kaedah fakta yang mereka keluarkan. Serangan yang mereka buat itu adalah tidak betul dan perlu kita pertahankan. Okey, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.